warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Uti Asyaruzani. Saya merupakan seorang occupational therapist dan merupakan seorang sukarelawan untuk sambutan bulan OKU sedunia, Anjuran Pertubuhan Ikram Malaysia. Untuk tahun ni sebenarnya Pertubuhan Ikram Malaysia ada menjalankan satu kempen selama sebulan untuk kita meraihkan rakan-rakan orang kelainan upaya di Malaysia ini. Sambutan bulan OKU ini kita buat selama sebulan, bermula daripada November hari tu kita dah mulakan, dan sebenarnya berterusan sehingga 25 Disember, dan usaha akan terus diteruskan sehinggalah hayat dikandung badan kami, insyaAllah. Saya juga merupakan seorang kakak kepada individu istimewa, dan OKU merupakan antara golongan yang sangat dekat dengan hati saya. Dan insyaAllah sepanjang sambutan bulan OKU sedunia ni, saya lihat ini sebagai satu dorongan kepada saya, dorongan kepada tim saya, dan dorongan kepada kita semua untuk melihat secara lebih serius dan secara lebih teliti tentang bagaimana kita meraihkan golongan ataupun rakan-rakan kita yang mempunyai kelainan upaya. InsyaAllah 11 Disember ni kita akan ada satu convention yang bertajuk Anjakan Paradigma, di mana convention ini merupakan convention khusus yang kita kumpulkan sahabat-sahabat kita yang kelainan upaya, juga mereka yang melakukan advokasi, juga pakar-pakar yang menguruskan ataupun yang mengambil kira, yang memainkan peranan dalam membantu golongan OKU ataupun warga OKU di Malaysia ni. Kita akan bincangkan macam mana cara untuk kita bantu ataupun apa sebenarnya suara rakan-rakan OKU kita dalam convention ni. Dan saya sangat-sangat berharap kita semua meluangkan masa untuk sama-sama berkumpul pada 11 Disember ni secara online sahaja di YouTube TV Ikram dan juga di Facebook live, sesi Facebook live yang akan dipancarkan secara live di Facebook Pertubuhan Ikram Malaysia juga, kerana kami kumpulkan individu-individu yang bukan calang-calangnya. Mereka ni merupakan suara kepada rakan-rakan OKU kita, dan kita kena ingat rakan-rakan OKU ni bukan sahaja yang kita nampak naik wheelchair. Kita ada wakil daripada rakan-rakan kita yang menggunakan wheelchair. Kita ada wakil daripada rakan-rakan kita yang tidak boleh melihat. Kita ada wakil daripada rakan-rakan kita yang tidak boleh mendengar. Kita ada wakil daripada mereka yang menjaga warga-warga OKU ni, caregivers mereka. Okay, so macam saya katakan, OKU merupakan satu antara golongan yang sangat rapat di hati saya. Jadi saya looking forward kepada sedikit, kalau tak banyak, perubahan yang boleh berlaku daripada sambutan bulan OKU kita ni pun. Saya looking forward untuk at least ada sedikit perubahan daripada cara kita melihat warga OKU, cara kita mendekati mereka, dan macam mana cara kita memikirkan tentang mereka tu. Kerana perkara ni adalah sangat penting. Mereka juga adalah sebahagian daripada masyarakat kita, dan kita kena ingat negara yang maju adalah negara yang meraihkan golongan OKU-nya, adalah negara yang menyantuni golongan OKU-nya. Tapi kalau kita tengok di luar, fasiliti yang ada fasiliti, tapi fasiliti tu sometimes tidak boleh digunakan dengan sebaiknya pun oleh rakan-rakan OKU kita. Kadang-kadang kita tengok accessibility, kita kata ada akses tu wujud, tapi akses tu tak boleh diakses pun dengan sepenuhnya oleh rakan-rakan OKU kita. Itu baru kita cerita tentang mereka yang perlukan akses fizikal. Macam mana dengan rakan-rakan kita yang perlukan akses sokongan mental, rakan-rakan kita yang kadang-kadang sampai hari tersebut dia tak boleh buat apa-apa kerana dia mempunyai masalah kesihatan mental dia. Macam mana sokongan kita kepada rakan-rakan OKU kita ni? Ingat, mereka juga adalah sebahagian daripada masyarakat kita yang perlu kita lihat secara detail, yang perlu kita lihat dengan sangat-sangat teliti macam mana mereka ini disantuni, dan adakah kita cukup ilmu untuk menyantuni mereka. Apa yang kita nak buat kalau satu hari kita jalan, ada sahabat kita yang kelainan upaya pendengaran, dia datang dekat kita, dia nak bagi tahu kita sesuatu, tapi kita tak tahu macam mana nak communicate dengan dia. Perkara itu akan jadi satu perkara yang agak
mengecewakan. Walaupun telah banyak seminar lah, webinar lah, poster-poster lah, iklan lah berkaitan pentingnya kita menyantuni golongan OKU, tapi kita secara sendiri, diri kita yang kita kata kita satu unit dalam masyarakat ni, apa yang kita lakukan untuk menyantuni rakan-rakan OKU kita. Dia tidak boleh dengan hanya war-warkan sembang kat luar, menggunakan poster lah, kita buat video lah, kita buat seminar, tapi kalau kita sendiri, satu individu, satu unit individu ini, kita tidak berubah, kita tidak melakukan anjakan kepada paradigma kita, anjakan paradigma diri kita sendiri tidak berlaku, maka kerisauannya adalah rakan-rakan OKU kita akan terus rasa seperti dibelakangkan oleh masyarakat, oleh sahabat-sahabat rakan mereka sendiri. Alright, so kita kena take note perkara tersebut. So kita jadikan sambutan bulan OKU sedunia kita ni sebagai satu anjakan paradigma untuk diri kita terlebih dahulu. Kita tidak boleh merubah masyarakat. Mengubah masyarakat, mengubah negara adalah satu benda yang sukar untuk kita lakukan secara bersendiri. So kita mulakan dengan diri kita terlebih dahulu. Kita mulakan dengan keluarga kita terlebih dahulu. Itu saja daripada saya. Saya harap apa yang saya kongsikan ini dari hati saya kepada anda sampai dengan jelas, dan kita sama-sama menyokong dan menunjukkan sokongan kita dan mengubah cara kita melihat rakan-rakan OKU kita di Malaysia dan di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.